Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat jelas ke suara saya? Dengar ke? Jelas ke line? Boleh bagi respon? Sangatlah jelas Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Kak Leha. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya kita pada hari ini dapat bersama-sama untuk kesekian kalinya berkongsi berkaitan tajuk hibah sebagai instrumen perancangan harta orang Islam, insya-Allah. Waalaikumsalam. Okey, kalau tak jelas maklumkan ya. Kita baru ada 8 orang yang bersama kita. Syafinas Roslan, ahlan wa sahlan. Fatin, Hajah Kamsiah. Sihat semua insya-Allah. Alhamdulillah, jelas. Okey, sementara kita tunggu yang lain. Kalau kita imbas kembali apa yang kita dah kongsi minggu lepas berkaitan dengan hibah, iaitu apa yang perlu kita buat semasa musim PKP ni, hari ni mungkin kita akan berkongsi lebih dalam lagi berkaitan dengan hibah ini. Kita sentuh ataupun kita kongsikan berkaitan dengan rukun hibah, dan sekiranya sempat kita akan sentuh sedikit berkaitan dengan jenis-jenis hibah. Okey, jenis-jenis hibah ada hibah mutlak, hibah bersyarat, hibah dengan syarat balasan ataupun gantian, hibah umrah dan hibah rukbah. Itu kita akan sentuh. Cumanya setakat mana yang kita sempat sentuh hari ini mungkin sampai hibah bersyarat sahaja, dan kita akan sambung lagi minggu depan. Memandangkan kita masih lagi dalam musim PKP pun minggu hadapan, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi minggu hadapan dan minggu seterusnya sekiranya ada rezeki dan berkesempatan, insya-Allah. Alhamdulillah, jelas ya. Okey. Saya rasa dah start pukul 10, maksudnya kita boleh start lah ni. Siapa yang ada dan yang kemudian insya-Allah akan dapat lihat kemudian lah. Okey, kita nak sentuh lagi berkaitan dengan rukun hibah. Okey. Rukun hibah, sebagaimana yang kita tahu ialah hibah itu adalah pemberian milik seseorang kepada pihak lain secara sukarela yang berkuat kuasa ketika hidup pemberi hibah. Maksudnya pemberian yang dilakukan oleh pemberi hibah ketika hidup ke atas hartanya
yang diberikan kepada pihak lain ataupun individu lain ataupun orang lain secara sukarela tanpa balasan, dan sekiranya ada balasan, balasan itu mestilah ada syaratnya kat situ. Kalau ada balasan kurang daripada nilai harta yang dihibahkan, dalam mendapat persetujuan daripada orang yang menerima hibah ini tadi, ada syarat-syarat balasannya, dan pemberian hibah itu berkuat kuasa ketika hidup. Maknanya akad hibah daripada pemberi, ijab daripada pemberi, dan qabul daripada penerima terlaksana ketika hidup pemberi dan penerima hibah. Begitu juga dengan syarat qabat. Qabat ialah penerimaan milik harta yang dihibahkan. Okey, rukun hibah. Kalau kita ingat lagi, rukun hibah ada berapa? Boleh tulis tak? Siapa yang ingat lagi, tulis kat situ berapa rukun hibah dan apa dia rukun hibah. Sementara kita tunggu yang lain. Apakah rukun hibah? Berapakah rukun hibah? Ingat lagi. Rukun hibah yang pertama. Okey. Rukun hibah yang kedua. Apa dia? Rukun hibah yang ketiga apa dia? Rukun hibah yang keempat apa dia? Okey, Syafina Soslan. Rukun hibah ada 4. Okey, yang pertama, pemberi hibah. Okey, pemberi hibah. Rukun hibah yang kedua, penerima hibah. Rukun hibah yang ketiga, harta yang dihibahkan. Rukun hibah yang keempat, sirah, iaitu lafaz ijab daripada pemberi dan lafaz qabul daripada penerima. Ya, Rusmin Abdullah, rukun hibah boleh juga kita katakan sebagai 5, iaitu sirah itu kita bahagikan kepada 2, ijab dan qabul. Ataupun kita kata rukun hibah ada 4, pemberi, penerima, harta yang dihibah, pemberi, penerima, harta yang dihibah, dan yang keempat ialah sirah, iaitu lafaz ijab daripada pemberi dan lafaz qabul daripada penerima. Okey, Masya-Allah, ingat semua. Alhamdulillah. Okey, rukun hibah yang pertama, pemberi hibah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Rukun hibah yang pertama ialah pemberi hibah. Apa syarat seseorang untuk dia diharuskan memberi harta yang dihibah, hartanya untuk dihibahkan? Yang pertama, pemberi hibah mestilah seorang yang baligh, berakal, sihat, iaitu tidak sakit tenat. Maksudnya kan kita dah belajar minggu lepas, maknanya pemberi itu mestilah tidak berada dalam keadaan maradul maut. Okey, ingat lagi kan? Mestilah berada dalam keadaan sihat wal afiat, sihat akal fikiran, dia dah baligh. Okey. Dan keempat ialah pemberi hibah mestilah pemilik kepada harta yang dihibahkan. Okey. Masuk-masuk je dah bagi soalan. Nanti dulu ya, Ahmad Nasri. Okey, insya-Allah nanti kita tengok balik apa soalan tu. Okey. Semangat tu, takut lupa soalan kan? Ya, kita baru mukadimah ni, okey. Syarat pemberi hibah mestilah baligh, berakal, okey, sihat wal afiat, sihat tubuh badan, tidak berada dalam keadaan maradul maut, dan dia adalah pemberi hibah itu mestilah pemilik kepada harta yang dihibahkan. Okey. Kalau dia menghibahkan harta orang lain, dia mestilah mendapat keizinan daripada pemilik harta tersebut. Okey. Pembuktian hibah bukan rukun ya Ustazah. Ya, pembuktian hibah bukan rukun. Maksudnya dokumen ataupun hibah bertulis ataupun saksi, dia bukan rukun hibah. Tapi pembuktian dari segi pembuktian melalui dokumen ataupun saksi diperlukan untuk menjadi bukti bahawa hibah itu berlaku. Okey, itu sebagai pembuktian.
Tapi sekiranya tak ada dokumen hibah ataupun tak ada saksi, tapi dari segi rukun dan syarat hibah itu telah dipenuhi, maka hukum hibah telah sah. Tapi perlu kepada saksi dan ataupun hibah secara berdokumentasi untuk membuktikan bahawa hibah itu berlaku. Okey. Rukun hibah yang kedua, kita ingat balik ya. Minggu lepas saya dah sentuh sikit sebanyak berkaitan dengan rukun hibah. Ini kita ingat semula. Rukun hibah yang kedua ialah penerima hibah. Okey, siapa yang boleh menerima hibah? Penerima hibah boleh diterima oleh sesiapa sahaja yang berkeahlian untuk memiliki, sama ada dia seorang yang mukallaf ataupun belum mukallaf, tidak mukallaf. Maksudnya siapa sahaja, dia dah balik ke belum balik, kanak-kanak, orang gila, okey, orang waras fikiran, orang sakit, dia boleh terima harta yang dihibah oleh pemberi hibah. Cumanya bagi kanak-kanak ataupun seseorang yang belum balik ataupun seseorang yang kurang akal fikirannya, tidak waras akal fikirannya, hibah yang diberikan oleh pemberi hibah diterima oleh wali dia. Wali itu wali yang sah di sisi hukum syarak dan sah di sisi undang-undang. Okey, siapa wali kanak-kanak tersebut ataupun penjaga harta kepada kanak-kanak tersebut? Kalaulah saya menghibahkan rumah saya kepada anak saya yang masih lagi berumur 7 tahun ataupun 8 tahun yang belum balik, maka yang menerima hibah ataupun yang menerima ataupun yang qabul lafaz penerimaan harta yang dihibah itu dilafazkan ataupun diterima oleh bapa kepada anak saya, iaitu suami saya. Okey, suami saya yang akan menerima dan juga mengqabat. Apa dia qabat? Penerimaan milik, memegang milik ataupun menguasai harta yang dihibah ini bagi mewakili ataupun bagi pihak anak yang di bawah umur ataupun yang belum balik ataupun penerima itu kurang akal, tidak waras ataupun sedang maknanya dia belum mukallaf. Okey, siapa yang menerima bagi pihak dia? Ialah waliul mal dia ataupun penjaga harta dia yang diiktiraf oleh hukum syarak dan juga diiktiraf oleh undang-undang. Okey. Kalau bapa sendiri yang memberi hibah kepada anak. Okey, bapa hibahkan hartanya kepada anak yang bawah umur. Siapa yang akan menjadi penerima hibah bagi kanak-kanak ini tadi? Okey, kalaulah suami saya nak hibahkan harta dia kepada anak saya, maka sebagai waliul mal, bapa itu sendiri boleh menerima hibah okey, bagi pihak anak sebab dia waliul mal kepada anak tersebut. Dan lebih baik sekiranya si bapa ini melantik wakil, iaitu bapa ni tadi, si bapa melantik saya untuk menjadi wakilnya menerima hibah yang diberikan kepada anak. Boleh. Si bapa melantik si ibu menjadi wakil untuk menerima bagi pihak si anak. Maknanya bagi pihak bapa, sebab bapa adalah waliul mal kepada anak ni tadi. Bapa yang bagi hibah, kemudian bapa melantik ibu sebagai wakil. Boleh. Okey ya? Jelas? Syarat penerima hibah yang kedua ialah penerima hibah wujud secara hakiki, bukan secara takdiri. Apa dia wujud secara hakiki? Apa dia wujud secara takdiri? Maksudnya ketika pemberi hibah itu memberi hibahnya, penerima hibah mestilah wujud, ada. Janin dalam kandungan, janin mesti dalam kandungan kan? Okey, janin dalam kandungan
bukan hidup secara hakiki. Janin dalam kandungan dikira hidup secara takdiri. So, menghibahkan harta kepada janin dalam kandungan tidak sah ataupun tidak boleh. Berbeza dengan mewasiatkan harta kepada janin yang dalam kandungan dibolehkan. Dengan syarat janin yang dalam kandungan ni tadi, ketika wasiat dibuat, janin itu wujud dalam kandungan dan dia lahir hidup. Maksudnya bila pewasiat mati, janin itu lahir, janin itu hendaklah hidup walaupun seketika. Okey. Wasiat itu sah. Tapi kalau nak hibahkan harta kepada janin, tak boleh. Tidak sah. Contoh, isteri ni dia hamil. Okey? Dia hamil. Suami kata, kalau anak ini lahir nanti, ataupun abang hibahkan harta ini kepada anak kita yang dalam kandungan. Okey. Hibah itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana penerima hibah ini adalah janin, iaitu hidup secara takdiri. Okey, Waalaikumsalam Suhaila. Okey. Maknanya janin tidak boleh menerima hibah. Tapi janin boleh menerima wasiat dengan syarat janin itu wujud ketika pewasiat mewasiatkan harta tersebut dan janin itu lahir hidup. Ya. Okey. Boleh tak nak beri wasiat kepada non-Muslim? Maksudnya wasiat. Boleh tak nak beri hibah kepada non-Muslim? Maksudnya penerima hibah itu bukan Islam. Contohnya mu'alaf. Ya. Mu'alaf, mak ayah dia, keluarga dia belum masuk Islam lagi. Kemudian dia berfikir bagaimana dia nak memberikan, atau dia tahu bahawa kalau dia meninggal dunia nanti, dia keluarga dia tidak boleh mempusakai harta pusaka mu'alaf ni tadi, kerana keluarga dia belum masuk Islam ataupun non-Muslim. Okey, bagaimana dia nak beri harta dia kepada keluarga yang belum Islam tadi? Ada dua instrumen. Sama ada mu'alaf ini boleh menggunakan instrumen hibah, iaitu pindah milik harta ketika hidup kepada kedua ibu bapanya yang belum masuk Islam lagi tadi. Okey, ataupun menggunakan kaedah wasiat. Maksudnya anak hanya boleh terima hibah selepas dilahirkan, ya Ustazah? Okey, bolehkah wasiat diselesaikan dan tunggu setelah anak dilahirkan? Okey, nanti saya sentuh tentang janin tadi ya. Non-Muslim ni. Okey, non-Muslim boleh terima hibah dan juga boleh terima wasiat. Cumanya kalau kita nak buat hibah kepada non-Muslim, pelaksanaannya ketika hidup dan dia tiada had kadar harta, boleh hibahkan berapa banyak yang pemberi hibah nak hibahkan. Tetapi kalau nak buat wasiat kepada non-Muslim, wasiat itu terlaksana selepas kematian pewasiat, iaitu anak yang mu'alaf ni tadi, dia dah mati, barulah bapa ataupun ibunya yang menerima wasiat ini tadi menerima milik harta yang diwasiatkan, tetapi hanyalah sekadar 1/3 daripada harta pusaka pewasiat ni tadi, sebab dia buat pemberian itu melalui instrumen wasiat. Wasiat tidak boleh diberikan kepada waris melainkan mendapat izin waris-waris. Ibu bapa yang non-Muslim bukan waris kepada pewasiat yang Muslim. Okey, dan ibu bapa non-Muslim ini berhak menerima wasiat yang pertama. Yang kedua, kadar harta yang diwasiatkan mestilah tidak lebih daripada 1/3 kalau dia nak guna instrumen wasiat. Tapi kalau nak guna instrumen hibah, boleh hibahkan berapa-berapa banyak yang dia nak hibahkan, dan boleh juga hibahkan kepada sesiapa pun, termasuklah
ibu bapa ataupun kaum keluarga yang belum masuk Islam. Okey, itu wasiat ataupun hibah kepada non-Muslim. Boleh. Maksudnya anak hanya boleh terima hibah selepas dilahirkan. Okey. Anak yang dalam kandungan ni tadi, kan kita syaratkan penerima hibah mestilah hidup secara hakiki, bukan hidup secara takdiri. Hakiki tu maksudnya masa hibah itu diberikan, anak itu wujud, ada depan mata. Okey, wujud, hidup, ada di depan mata. Itu adalah wujud secara hakiki. Sekiranya nak hibahkan anak yang dalam kandungan, okey, tak boleh. Jadi kena tunggu anak itu lahir, barulah dihibahkan kepada anak. Kemudian, siapa yang terima bagi pihak anak? Yang terima bagi pihak anak ialah waliul mal dia, iaitu penjaga harta dia, bapanya, ataupun bapa boleh mewakilkan kepada orang lain menerima bagi pihak si bapa ini. Okey? Maknanya kalau nak bagi hibah kepada anak yang dalam kandungan, tak boleh. Tunggu anak tu lahir. Kalau tak sempat nak lahir, ayah dah meninggal dunia, anak dalam kandungan itu berhak mewarisi harta pusaka, okey, mengikut kadar sebagai seorang anak lah. Maknanya anak lelaki ataupun anak perempuan, dia berhak menerima harta pusaka walaupun anak itu ketika mati si bapa ini, anak itu masih lagi dalam kandungan si ibu, dengan syarat anak yang dalam kandungan ini lahir hidup, barulah boleh mewarisi harta pusaka. Okey. Rukun hibah yang ketiga. Kita dah masuk rukun hibah yang ketiga. Yang ketiga ialah apa dia? Rukun hibah yang pertama, pemberi hibah. Rukun hibah yang kedua, penerima hibah. Rukun hibah yang ketiga ialah harta yang dihibahkan. Apa syarat harta yang dihibahkan? Yang pertama, harta yang dihibahkan itu mestilah wujud dan diketahui ketika akad hibah dilakukan. Contohnya, saya hibahkan rumah ini. Rumah yang mana? Rumah dinilai lot ... Okey. Saya hibahkan baju saya dalam almari yang berwarna kuning, ada labuci dan sebagainya. Ataupun saya hibahkan baju ini. Okey. Maknanya harta yang dihibahkan itu wujud dan diketahui yang mana satu. Hibah harta tertentu. Okey. Kalau dia hibahkan sesuatu yang tak wujud lagi, ikut jumhur fuqaha, maksudnya majoriti fuqaha, majoriti ahli fiqah, majoriti ulama mensyaratkan harta yang dihibah itu mestilah wujud ketika hibah dilakukan. Tetapi menurut mazhab Maliki, ada pandangan fuqaha yang mengatakan bahawa kalau harta itu mungkin ataupun akan wujud, tak wujud lagi tapi akan wujud. Contohnya, dihibahkan buah yang ada di ladang. Okey, saya hibahkan buah yang ada di ladang ini, okey, tapi buah itu masih lagi berputik, tak jadi lagi buah, okey, tapi dia akan jadi buah. Sebab dah berputik, maknanya dia akan jadi buah. Pokok buah tu ada dan dia sedang berputik, tapi dia tak lagi jadi buah. Maka ikut mazhab Maliki, hibah sebegini dibolehkan kerana harta yang nak dihibahkan ini akan wujud. Okey? Dia akan wujud. Dia ada putik, maksudnya akan wujud. Okey. Kalau menurut jumhur fuqaha, mestilah harta itu, buah itu wujud, dah ada buah itu, maka kita hibahkan buah yang ada di ladang tersebut. Itu maksud mestilah wujud dan diketahui. Okey, boleh tak contoh macam ni ya, orang kat kampung ni ataupun kita sendirilah.
hibahkan janin dalam kandungan lembu. Ataupun dia kata gini, kalaulah lembu ini lahirkan bakal anak lembu ini saya hibahkan kepada kamu. Kan? Ada baka lembu yang baik, ada baka kambing yang baik. Kalaulah lembu ini ada anak, maka anak lembu ini akan dihibahkan kepada kamu. Hibah tak boleh. Ya, mestilah wujud. Kalau ikut jumhur fuqaha, tapi kalau ikut mazhab Maliki, ada janin, ada anak dalam kandungan, okey? Anak lembu itu dalam kandungan tu ada. So akan lahir. Maka hibah sebegitu menurut mazhab Maliki dibolehkan. Itu lembu. Kita kat bandar ni tak boleh lembu. Apa yang ada pada kita Contohnya, walaupun saya tak ada kucing Parsi, okey? Kucing Siam ataupun nama-nama kucing yang mahal tu saya tak ada sebenarnya. So saya tak tahu nak sebut kucing apa. Okey? Contohnya saya ada kucing. Kucing cantik lah. Kemudian saya kata pada jiran saya, kalaulah kucing ini nanti melahirkan anak, okey, maka anak kucing ini saya hibahkan kepada Wan. Saya kata gitu. Sah tak hibah anak kucing yang tak ada lagi? Tak sah. Hibah itu tak sah. Kalau nak hibahkan, anak kucing tu lahir, kemudian berikan anak kucing itu kepada penerima hibah. Sebab apa perlu wujud harta yang dihibahkan itu? Kerana syarat khobat ataupun penerimaan milik mestilah berlaku ketika hibah dilakukan. Macam mana dia nak khobat sedangkan harta yang dihibah tak wujud lagi? Itu menurut jumhur fuqaha. Tapi menurut mazhab Maliki, qabat bukanlah syarat luzum ataupun syarat berkuat kuasa hibah. Jadi menurut mazhab Maliki tak perlu pun kepada qabat, maka boleh hibah harta yang belum wujud tetapi akan wujud. So anak dalam kandungan kucing ni tadi boleh dihibahkan menurut mazhab Maliki. Tetapi menurut mazhab Syafi'i ataupun jumhur fuqaha, sesuatu yang belum wujud tidak boleh dihibahkan. Okey? Faham ya? Puan Siti Alwiyah. Okey, Suryani Daud. Muhammad Azlan. Okey, ahlan wa sahlan. Syarat yang kedua untuk harta yang dihibahkan ialah bernilai di sisi syarak. Darah, najis, apa lagi, bangkai, mayat, itu semua tidak boleh dihibahkan kerana ia tidak bernilai di sisi syarak, walaupun bernilai bagi non-Muslim ataupun orang lain, tapi dia tidak bernilai di sisi syarak. Yang ketiga, harta yang dihibah mestilah milik pemberi hibah. Tak boleh nak hibahkan harta orang lain. Tak boleh nak hibahkan harta yang dipegang amanah oleh kita. Kita menjadi pemegang amanah, tapi kita hibahkan harta yang kita pegang amanah ni. Tak boleh. Kalau kita nak hibahkan harta orang lain, kita kena minta izin daripada pemilik harta. Pemilik harta izinkan, barulah boleh menghibahkan harta tersebut. Menurut mazhab Syafi'i, hibah harta milik orang lain tidak sah. Tapi menurut mazhab Hanafi, perlu mendapat izin daripada pemilik harta. Maka kalau pemilik harta izinkan, maka hibah itu sah. Okey, syarat harta yang dihibahkan yang keempat ialah harta yang dihibahkan boleh diserahkan kepada penerima hibah. Okey. Apa maksudnya? Kalaulah contoh ya. Ini contoh yang sebenarnya kalau dalam kitab fiqh, sekiranya nak menghibahkan sesuatu harta itu melekat pada harta lain, dan sekiranya harta itu hendak dipisahkan, dia akan memberi mudarat kepada harta yang satu lagi. Maknanya harta yang melekat ini yang tidak dihibahkan, maka hibah itu tidak dibenarkan. Contohlah,
Contoh, tak tahulah ada tak orang yang hibahkan begini. Contoh yang boleh diambil sebagai contoh, saya hibahkan bulu yang ada pada, ataupun saya hibahkan kulit lembu. Contoh, saya hibahkan kulit lembu ini kepada kamu. Lembu tu masih hidup. Macam mana kita nak hibahkan kulit lembu itu sedangkan lembu itu masih hidup? Kalau kita nak hibahkan, kita kena siat lembu itu, kita beri pada penerima hibah. Dan siat kulit lembu itu memberi mudarat kepada lembu tersebut, maka hibah itu tidak sah. Okey, maknanya mestilah yang boleh diserah milik. Dan nak serah milik itu tidak memberi mudarat kepada harta yang lain ataupun pihak tertentu, ataupun tidak memberi mudaratlah kepada mana-mana pihak. Okey. Kenapa disyaratkan harta yang dihibah itu mestilah boleh diserah milik? Ataupun contohnya, saya hibahkan, saya hibahkan kambing saya yang telah hilang. Kambing saya dah terlepas daripada ikatan, dah terlepas daripada kandang. Jadi saya kata dekat jiran saya hibahkan kambing saya yang telah hilang. Kambing dah hilang, tapi kambing itu milik kita, tapi tak boleh nak diserahkan kepada penerima hibah. Maka hibah itu tidak boleh, tidak sah. Kerana apa? Kerana apabila masa kita buat ijab dan qabul ini tadi, kita nak qabat harta yang dihibah, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab harta yang dihibah itu telah hilang, tidak boleh diserahkan. Melainkan kalau dah balik, kita serahkan kambing itu kepada penerima hibah, boleh. Tapi kalaulah masa kita hibahkan itu, harta itu dah tak ada dalam pemilikan kita hibahkan kepada orang lain, maka hibah itu tidak sah kerana ia tidak boleh diqabat ataupun tidak boleh diterima milik oleh penerima hibah. Berbalik kepada mazhab Maliki, mazhab Maliki tidak mensyaratkan qabat dalam akad hibah, maka hibah harta yang tidak boleh diserah milik boleh dihibahkan menurut mazhab Maliki, tetapi tidak boleh menurut jumhur fuqaha. Okey. Seterusnya, rukun hibah yang keempat. Kita dah ada 3 rukun hibah. Yang pertama, pemberi hibah. Yang kedua, penerima hibah. Yang ketiga, harta yang dihibahkan. Dan yang keempat ialah sirah. Apa dia sirah? Lafaz ijab daripada pemberi. Saya berikan harta ini kepada kamu, ataupun saya hibahkan rumah ini kepada kamu. Dan qabul daripada penerima, saya terima rumah ini. Saya terima ataupun saya ambil harta yang dihibahkan ini. Itu adalah lafaz qabul daripada penerima hibah. Okey. Menurut mazhab Syafi'i, perlu kepada ijab dan perlu kepada qabul sebagai rukun hibah. Menurut mazhab Hambali, memadai ataupun boleh tak hibah, tak dilafazkan. Lafaz saya beri, saya terima tidak dilafazkan sebagaimana yang disyaratkan oleh mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hambali, boleh kalau kita contohnya saya berikan handphone ini, ataupun saya berikan pen ini, tapi saya tak lafazkan pemberian pen ini. Saya hanya serahkan ataupun saya unjuk, macam mana? Saya berikan dalam bentuk perlakuan kepada penerima, dan penerima ambil pen ini tanpa dia melafazkan saya terima, maksudnya dia terima dan dia ambil pen ini tanpa ada halangan daripada pemberi, maka memadai dengan mengunjuk dalam bentuk perbuatan menurut mazhab Hambali dibolehkan. Tapi menurut mazhab Syafi'i, perlu kepada lafaz saya beri pen ini dan qabul daripada penerima, saya terima pen ini. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Hambali, boleh dalam keadaan hanya mengunjuk sahaja, dibolehkan.
Okey? Ada pandangan fuqaha yang mengatakan bahawa hanya perlu kepada lafaz ijab, saya berikan rumah ini, tetapi tidak perlu kepada lafaz qabul. Cumanya walaupun tidak disyaratkan kepada lafaz qabul, tetapi perlu kepada apa? Perlu kepada qabat. Maksudnya begini, saya kata saya hibahkan pen ini kepada kamu. Penerima tak kata saya terima, tetapi dia ambil pen ini dan pen ini berada dalam penguasaan penerima dengan izin pemberi. Tanpa penerima kata saya terima. Itu menurut pandangan mazhab lain. Okey. So ikut mazhab Syafi'i perlu kepada ijab dan qabul. Lafaz ijab dan qabul menurut mazhab Hambali memadai dengan unjuk mengunjuk ataupun perbuatan menerima, memberi dan menerima. Menurut mazhab Hanafi hanya ijab sahaja perlu, qabul tidak perlu, tetapi iaitu lafaz qabul tidak perlu, tapi perlu kepada qabat, dan qabat itu perlu terlaksana, penerimaan itu perlu terlaksana ketika hidup pemberi hibah. Okey. Kalaulah okey, ada soalan. Ya. Jika anak tinggal bersama dengan ibu bapa, anak yang menanggung pembiayaan dan selenggara rumah, adakah boleh dikira sebagai hibah walaupun tiada lafaz? Okey. Harta itu milik siapa? Milik si ayah. Tapi anak yang belanja, anak yang bayar bil rumah, bil elektrik, anak yang bayar bil air, anak yang kalau berlaku kebocoran, anak yang buat, boleh tak nak dikira anak itu diberi hibah ataupun rumah itu milik anak setelah bapa meninggal dunia? Okay, tak boleh ya, tak boleh. Melainkan bapa ada mengatakan bahawa rumah ini disebabkan kamu yang bayar, kamu yang selenggarakan rumah ini sepanjang hidup, sepanjang kamu berada dalam rumah ini, maka ayah hibahkan rumah ini kepada kamu, boleh. Tapi kalau ayah tak melafazkan ataupun ayah tak ada bukti yang menunjukkan bahawa ayah memberikan hibah itu, kalau mazhab Syafi'i perlu kepada lafaz, ayah hibahkan rumah ini kepada kamu. Tapi kalau menurut mazhab Hambali, kena ada unjuk-unjuk lah. Maksudnya mungkin ayah beri geran tanah ataupun ada bentuk, ada sesuatu perbuatan yang menunjukkan bahawa ayah memberikan rumah ini kepada si anak. Okey. Cumanya kalau nak bawa ke mahkamah syariah ataupun ialah bawa kes itu ke mahkamah syariah akan pastikan rukun hibah terlaksana, termasuklah lafaz ijab dan qabul serta qabat. Itu pun bergantung kepada kebijaksanaan hakim lah, nak menentukan bagaimana, apa bukti yang menunjukkan rumah itu diberikan kepada si anak. Tapi kalau hanyalah anak itu menyelenggarakan rumah ataupun anak itu hanya bayar cukai pintu, okey, tanpa ada bentuk-bentuk lain ataupun tanpa ada lafaz hibah daripada si ayah, maka itu tidak dikira sebagai hibah. Okey, walaupun anak itu duduk di rumah tersebut. So kena pastikan. Okey, kalaulah ya hibah itu dibuat dalam bentuk dokumen ataupun hibah itu hibah bertulis. Okey, hibah bertulis. Dia mampu bercakap, dia mampu bertutur, tapi hibah itu dibuat dalam bentuk bertulis. Maka, okey, bertulis ya, dia tak lafazkan, tapi dia mampu untuk berkata-kata, untuk melafazkan. Maka mengikut pandangan fuqaha, hibah itu perlulah dengan niat. Kalau dia bertulis, kena ada niat. Niat untuk menghibahkan, sebab dia dalam bentuk kinayah, bukan dalam bentuk soreh, lafaz soreh, dalam bentuk kinayah. Maka perlu kepada niat yang memang pemberi nak beri hibah kepada penerima. Okey. Kalaulah penerima ataupun pemberi hibah ini tadi dia tak boleh nak bercakap ataupun dia bisu, maka boleh menggunakan bahasa isyarat yang difahami antara kedua belah pihak. Okey, guna bahasa isyarat dibolehkan. Ya,
perlu kepada dokumen, perlu kepada saksi sebagai bukti bahawa hibah telah terlaksana, hibah telah berlaku. Tetapi dia bukan rukun dan dia bukan syarat. Dia sebagai bukti. Dokumen dan saksi bukan rukun, bukan syarat hibah, tetapi dia adalah bukti menunjukkan bahawa hibah telah berlaku. Kalaupun ada dokumen, kalaupun ada saksi, tetapi rukun dan syarat hibah tidak dipenuhi, maka hibah tetap tidak sah. Okey. Apa beza dengan pinjam nama ustazah? Contoh, rumah milik Ali, tapi pinjam nama adik untuk beli dan tak ada buat apa-apa surat. Hanya tahu sesama sendiri. Saya rasa isu ini saya dah bincangkan minggu lepas. Kalaulah kita ada buat, kita beli rumah tapi kita pinjam nama seseorang untuk diletak pada rumah tersebut, pinjam nama, dan mereka berdua tahu tentang akad ni tadi ni. Contohnya, suami beli rumah ni, kita dah bincang minggu lepas, kita nak ulas sikit sahaja. Suami beli rumah, kemudian dia yang bayar bulan-bulan, tapi dia beritahu pada isteri dia, rumah ini abang namakan kamu sebab abang nak pinjam nama sahaja, bukan nak bagi, nak pinjam nama sahaja. Sekiranya pemberi si suami ni tadi, sekiranya si suami yang beli rumah ini tadi mati, maka rumah itu adalah pusaka si suami. Dan sekiranya si isteri yang meninggal dunia, rumah itu bukanlah pusaka isteri. Maknanya bukan harta pusaka isteri yang boleh diagihkan kepada waris-waris. Dia adalah hak milik si suami. Sebab itulah kita yang masih hidup ini kena buat perancangan. Kalau nak pinjam nama ataupun kita dipinjam nama orang untuk diletakkan ke atas harta dia ataupun geran tanah dia ataupun rumah dia, maka kena ada surat perjanjian ataupun dokumen yang menunjukkan bahawa rumah itu bukan milik kita, tetapi rumah itu hanyalah dipinjam nama tetapi milik orang lain. So kena jujurlah. Yang diberi amanah ni tadi, dia diberi amanah untuk menjaga harta tersebut ataupun untuk dipinjam nama ni tadi, dia tahu bahawa harta itu bukan milik dia. Kalau si mati ataupun pemilik harta mati, maka kena serahkanlah harta itu sebagai harta pusaka pemilik harta ni tadi. Okey. Alright. Okey, kita dah habis dah rukun hibah. Hibah mestilah ada rukun hibah, ada 4. Yang pertama, pemberi. Yang kedua, penerima. Yang ketiga, harta yang dihibahkan. Dan yang keempat ialah, apa dia? Lafaz ijab daripada pemberi dan lafaz qabul daripada penerima. Ada lagi tambahan rukun hibah? Okey, ada ke tak? Kot lah, saya tertinggal kan? Apa lagi rukun hibah? Okey, penerimaan milik ataupun qabad bukan rukun hibah, tetapi ia adalah syarat untuk berkuat kuasa sesuatu hibah itu. Macam mana? Contohnya pen ini. Pemberi hibahnya siapa? Saya. Okey, rukun yang pertama. Rukun yang kedua, penerima hibah, anak saya. Saya kata harta yang dihibahkan adalah pen. So cukup 3 rukun. Pemberi adalah saya, penerima adalah anak saya, dan harta yang dihibahkan adalah pen. Okey? Apa rukun yang keempat? Rukun keempat ialah lafaz ijab daripada saya dan lafaz qabul daripada penerima. Contoh, saya kata kepada penerima, Umi hibahkan handphone. Umi hibahkan pen ini kepada kamu. Anak saya jawab, Umi, saya terima pen ini. Okey. Itu cuma cukup rukun sahaja.
syarat qabat belum terlaksana. Kenapa belum terlaksana? Sebab pen ini masih lagi di bawah penguasaan saya. Yang pegang pen ini siapa? Pemberi. Bagaimana nak kata hibah itu telah berkuat kuasa, telah terlaksana? Anak ini tadi yang menerima hibah mestilah menerima pen ini dengan izin pemberi. Dia pun kata, Umi, saya ambil ya pen ini. Saya pun kata, ambil lah. Okey. Maka pen itu telah menjadi milik penerima hibah. Kalau saya mati, pen ini bukan harta pusaka saya, tapi ia adalah milik penerima hibah. Kalau penerima hibah mati, pen ini adalah harta pusaka penerima hibah. Okey, sebelum saya masuk jenis-jenis hibah, apa yang berlaku sekiranya penerima hibah tak sempat nak lafaz qabul? Contoh, Umi berikan pen ini, selalu guna handphone sebagai harta yang dihibah. Ni handphone guna untuk live, tak boleh, so guna pen. Kalau ustazah takkan nak hibahkan pen. Kalau mati pun pen itu bukan boleh diwarisi. Tak ya. Pen, kalau saya mati, pen ini adalah harta pusaka saya yang akan diwarisi oleh waris-waris saya. So, apa-apa yang boleh dijual beli, apa-apa yang boleh dipusakai, maka ia boleh dihibahkan. Okey. Saya hibahkan pen ini kepada kamu. Saya cakap dengan anak saya. Anak saya terkejut dengar saya hibahkan pen ini, kemudian dia pun meninggal dunia. Contoh, tak sempat lafaz qabul. Selepas saya ijab pemberian pen ini, penerima hibah meninggal dunia. Dia tak sempat nak lafaz qabul. Okey. Apa kedudukan pen ini? Adakah ia harta pusaka penerima ataupun ia kekal menjadi milik pemberi? Okey. Jawapannya ialah dia tidak menjadi harta pusaka penerima kerana hibah belum berlaku. Hibah belum berlaku. Kenapa hibah belum berlaku? Hibah tak berlaku sebab apa? Qabul sebagai rukun hibah tidak berlaku. Okey. Dan harta ini masih lagi di bawah pemilikan pemberi hibah. Berbeza dengan kalau saya kata gini, Aisyah, Umi hibahkan pen ini kepada kamu. Aisyah kata, saya terima. Lafaz qabul telah berlaku. Aisyah kata, saya terima. Tapi Aisyah tak sempat nak qabat, tak sempat nak menerima milik, tak sempat nak ambil pen ini, dia dah meninggal dunia. Okey, mati itu pasti. Tak kira lah saya atau penerima hibah atau anak atau suami dan sebagainya, semua orang akan mati. Jangan takut dengan mati. Okey. Yang takutnya ialah adakah kita dah tinggalkan yang takut ialah adakah kita ada amalan untuk kita bawa di akhirat kelak kan. Okey. Apa hukumnya kalau penerima hibah dia dah qabul, dia dah kata saya terima, tetapi dia tak sempat nak menerima milik, tak sempat nak menguasai harta yang dihibahkan. Dia dah meninggal dunia. Ataupun tak sempat dia nak terima milik pemberi hibah yang meninggal dunia. Saya mati sebelum saya serahkan pen ini kepada penerima hibah. Okey. Menurut jumhur fuqaha ataupun menurut mazhab Syafi'i, hibah itu perlu ataupun qabat perlu dilaksanakan oleh waris-waris yang mati ni tadi. Maksudnya kalaulah saya sebagai pemberi hibah mati sebelum penerima hibah qabat atau menerima milik harta yang dihibahkan ini, yang mati saya, maka penerima hibah mestilah minta izin daripada waris-waris saya untuk qabat ataupun untuk menerima milik harta yang dihibahkan. Kalau waris-waris tak bersetuju, maka hibah itu tidak sah.
Sebab waris-waris berhak untuk mengizinkan ataupun tidak mengizinkan harta yang dihibah itu diqabat, diterima milik oleh penerima hibah. Sebab pemberi hibah dah meninggal dunia. Okey. Tapi kalau yang mati itu penerima hibah, harta yang dihibah masih lagi dalam penguasaan pemberi hibah. Yang mati adalah penerima hibah. Maka waris-waris penerima hibah minta izin daripada pemberi hibah untuk qabat harta yang dihibah. Kalau pemberi hibah kata, okey, ambil lah sebab saya dah bagi pun kepada penerima hibah tapi dia tak sempat qabat dan dia dah meninggal dunia, maka ambil lah pen ini. Maka pen itu menjadi harta pusaka penerima hibah. Tapi kalaulah pemberi hibah tak izinkan, saya sebenarnya nak bagi kepada mak kamu, tapi mak kamu dah meninggal dunia, maka saya tak izinkan harta ini diterima milik oleh waris-waris. Maka harta itu kekal menjadi milik pemberi hibah, tidak menjadi harta pusaka penerima hibah. Okey. Kalau belum berlaku qabul, hibah batal kalau salah satu pihak meninggal dunia. Tapi kalau belum berlaku pindah milik ataupun pemilikan harta ataupun qabat, berlaku kematian salah satu pihak tetapi telah berlaku qabul, maka menurut jumhur fuqaha atau menurut mazhab Syafi'i perlu ataupun waris-waris perlu menggantikan pihak yang mati ini, sama ada pemberi atau penerima, untuk qabat. Okey. Tapi menurut mazhab Hanafi, kalau belum berlaku qabat, kan mazhab Hanafi tadi saya dah kata, mazhab Hanafi hanya perlu kepada ijab, tak perlu kepada qabul, tapi dia perlu kepada pindah milik harta, pemilikan harta. Tapi dia tak qabul dan dia tak sempat nak qabat, maka menurut mazhab Hanafi hibah itu terbatal. Sebab apa terbatal? Qabat belum berlaku, kerana qabat adalah menggantikan qabul menurut mazhab Hanafi. Okey. Ustazah, boleh tak seseorang hibah bagi menggantikan pembahagian pusaka? Contoh, kalau pembahagian pusaka seorang akan dapat sikit, tapi dengan hibah akan dapat banyak. Jadi dia pilih hibah. Okey, Afiq Ghali. Okey. Ini dia nak kata, sebenarnya dia nak cakap lah, boleh tak gantikan hibah sebagai ganti hibah, boleh tak hibah menggantikan hukum faraid? Okey. Ataupun dia nak hibahkan keseluruhan harta dia, ataupun nak hibahkan harta dia yang banyak kepada warisnya. Sebabnya dia tahu nanti kalau waris dia mati, kalau dia mati, warisnya akan dapat sikit. Okey. Senang je asasnya. Hibah ialah pemberian milik secara sukarela ketika hidup pemberi hibah, ketika hidup pemilik harta. Selagi mana pemilik harta masih hidup, harta yang dia miliki itu belum lagi jadi harta pusaka. Selagi mana pemilik harta masih hidup, hukum faraid tidak wajib ke atas harta yang dimiliki oleh pemilik harta. Okey, faham ya? Hukum faraid 1/2, 1/4 untuk suami, 1/4, 1/8 untuk isteri. Okey? Kalau 1/4, kalau suami tak ada anak, 1/8 suami ada anak, isteri mewarisi bersama dengan anak suami. 1/6, 1/3 kadar faraid dalam hukum faraid itu, okey, kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun melalui ijma', kadar itu hanya berkuat kuasa selepas kematian pemilik harta. Okey. Hibah berlaku ketika hidup. Faraid ataupun hukum faraid, hukum pusaka lah tadi ni kata, berlaku selepas mati. So, mana boleh hibah nak ganti hukum pusaka? Sebab
Hukum faraid, hibah berlaku ketika hidup, faraid berlaku selepas kematian. So tak ada masalah kalaulah kita nak hibahkan keseluruhan harta kita kepada sesiapa sahaja, sama ada dia waris ataupun bukan waris. Okey? Sebab selagi mana pemilik harta masih hidup, dia berhak untuk memberikan hartanya kepada sesiapa sahaja mengikut rukun dan syarat yang telah digariskan oleh syarak. Okey? Dia tak nak pilih faraid, dia nak pilih hibah. Masa dia hidup, dia tak boleh nak pilih faraid sebab faraid itu bukan pilihan pengagihan harta ketika hidup. Faraid adalah pembahagian harta kita selepas kita mati. Kalaulah kita masih hidup ini, kita nak merancang harta, kita hanya boleh merancang harta melalui hibah, melalui wasiat, melalui wakaf, ataupun kita nak bagi melalui sedekah, tu boleh. Ataupun pengisytiharan harta sepencarian, tu boleh, itu merancang harta. Tetapi faraid ini ataupun hukum pusaka ini berkuat kuasa, dia tidak boleh dipilih ketika hidup, dia berkuat kuasa selepas kematian. Okey? Faham ya, Afiq? Alright. Okey, kita dah habis dah rukun hibah. Kita masuk kepada jenis-jenis hibah. Dah masuk ke 11, kita ada setengah jam lagi. Kita tengok sampai mana jenis-jenis hibah ini kita boleh bincangkan. Okey, ada soalan sebelum saya masuk jenis hibah? Soalan yang pertama tadi. Kalau orang kampung ni tak sebut hibah. Okey, ada soalan. Lafaz ijab qabul itu mesti jelas, Ustazah. Kalau orang kampung ni tak sebut hibah, tapi dia kata tanah ini ayah bagi ke kamu, nak tak? Anak tu kata nak. Semua waris pula dah maklum, kira hibah ke macam tu. Tanah tak tukar nama masa bicara waris, lain tak tukar, lain tak akur nak bagi. Soalan saya, akad itu sah tak dari sudut hukum? Okey, bagus soalan ni. Ini yang berlaku. Macam ni. Mak ayah kita kat kampung, dia berikan tanah itu kepada kita dengan lafaz, bukan lafaz hibah tapi lafaz pemberian. Mak berikan tanah ini kepada kamu, nak tak? Ada soalan nak tak? Rasa-rasa jawapan saya apa? Nak, kan? Okay, mana orang bagi harta kepada kita, kita tak nak. Ni orang bagi, nak tak? Nak. Nak itu, mak nak beri rumah ini kepada kamu, itu adalah lafaz pemberian. Pemberian boleh juga diberi sebagai lafaz hibah. Okay, tidak semestinya lafaz hibah itu dengan perkataan hibah. Okey. Mak berikan rumah ini kepada kamu, kamu nak? Okey, saya jawab, saya nak, mak. Okey, ijab telah berlaku, qabul telah berlaku. Saksinya siapa? Saksinya adik-beradik, semua dengar. Sebenarnya tanpa izin adik-beradik pun, tanpa izin waris-waris pun, hibah itu telah berkuat kuasa, telah terlaksana. Bagaimana kita nak berkuat kuasa kan? Kita dah cukup 4 rukun tadi kan? Kita kena tambah lagi syarat qabat. Okey. Mak kata, mak berikan rumah ini kepada kamu. Saya kata, saya terima. Rukunnya cukup. Pemberi mak, penerima saya, harta yang dihibahkan rumah. Okey, lafaz ijabnya mak beri, lafaz terimanya, lafaz qabulnya saya nak. Okey, saya terima. Itu dah cukup 4 rukun hibah. Dah cukup. Apa yang perlu dibuat oleh penerima? Penerima mestilah qabat, penerima milikkan ke atas harta yang dihibahkan. Penerimaan milik ataupun penguasaan, penerimaan milik, pemilikan harta itu bukanlah hanya dengan tukar nama ke atas geran tanah rumah ni tadi. Bukan hanya dengan itu. Itu adalah salah satu bentuk qabat. Bukan itu sahaja bentuk qabat. Kalau tanah itu masih lagi nama mak, tapi telah diberikan kepada kita, cukup rukun dan syarat hibah, rukun dah sah, kena ada syarat qabat. Syaratnya mestilah
penerima ini menerima milik. Sama ada bentuk penerimaan milik ini banyak bentuk. Mengikut adat setempat, adakah bentuk itu dah dikira sebagai menguasai ataupun tidak ke atas harta tersebut. Kalau nak tukar nama terus, itu pun salah satu bentuk qabat yang dibolehkan. Tapi kalau tak berlaku tukar nama, boleh tak ataupun sah tak hibah ni tadi? Sah sekiranya ada bentuk lain yang menunjukkan qabat telah berlaku. Bila mak kata tanah ini ataupun rumah ini telah dihibahkan kepada kita. Contoh tanah, mak dah hibahkan tanah ini kepada kamu. So hasil tanah ini, okey, kita ambil, kita terima, kita usahakan, maka itu salah satu bentuk qabat. Dan mak mengizinkan kita mengusahakan tanah tersebut. Syaratnya, kalau mak hanya kata kamu usahakanlah tanah ni, tapi mak tak bagi tanah tu, itu hanya memanfaatkan tanah tersebut. Itu bukan hibah ke atas tanah. Tapi mak kata mak hibahkan tanah ini. Kemudian anak ini kata saya terima, dan dia usahakan tanah tersebut. Usaha tanah tersebut, hasil tanah tersebut diterima oleh penerima hibah dengan izin pemberi, tanpa ada halangan daripada pemberi, maka hibah itu telah sempurna walaupun nama tanah itu masih lagi nama mak. Okey, qabat telah berlaku. Ataupun anak ni tadi ambil geran tanah, simpan jadi pemilikan dia di rumah tanpa halangan daripada pemberi yang bagi geran tanah itu, maka itu salah satu bentuk qabat. Ataupun kalaulah ustazah, tapinya sekarang ni masalahnya mak saya ataupun ayah saya yang memanfaatkan tanah tersebut walaupun tanah itu telah dihibahkan. Ya, itu adalah salah satu bentuk daripada bentuk ataupun jenis-jenis hibah. Contoh mak kata gini, mak hibah, kita nak masuk jenis hibah ni tadi ni, tapi tak apa, sebab ada soalan, saya syarahkan dulu. Mak kata, mak hibahkan atau mak beri tanah ini kepada kamu, syaratnya mak nak guna dulu tanah ini. Ataupun mak nak ambil hasil tanah mak ni sampai mak meninggal dunia, ataupun selagi mak masih hidup, mak ambil hasil tanah ni. Boleh? Saya berkata, okey mak, saya terima tanah ini dan saya izinkan mak memanfaatkan, mengambil hak ataupun menggunakan hasil daripada kebun ini. Okey. Hibah itu sah. Itu adalah hibah bersyarat. Mak bagi hibah tanah tu, mak hibahkan tanah tu, syaratnya mak nak pakai dulu. Boleh ke tak? Saya kata saya terima dan saya mengizinkan mak saya memanfaatkan tanah tersebut. Hibah sah. So, apa bukti lain yang menunjukkan bahawa tanah itu adalah... Okey, termati sekejap. Alright. Apa bukti lain yang menunjukkan bahawa tanah itu telah diqabat sedangkan harta itu telah manfaat tanah itu masih lagi diterima ataupun dipakai oleh pemberi hibah? Banyak lagi bentuk lain. Kan saya kata tadi, ambil geran tanah ataupun hasil pertama tadi, ambil dulu, anak ambil, kemudian dia serahkan semula kepada ibu, pun boleh. Maknanya dia telah menerima manfaat harta yang dihibahkan tadi. Dia telah menguasai tanah itu, tapi dia memberikan semula hasil itu kepada si ibu. Boleh. Okey. Kalaupun berlaku kematian ke atas ibu ni tadi, sedangkan kalau tak ada saksi pun hibah itu sah. Ini kan pula ada saksi, dan saksi itu di kalangan waris-waris ataupun adik-beradik yang lain. Adik-beradik menafikannya dan dia tidak akur dengan pemberian tersebut, maka itu kita nak kata dosa. Maknanya tanggungjawab itu tertanggung ke atas saksi-saksi ni tadilah, sedangkan dia tahu bahawa hibah telah berlaku tapi dia menafikan. Dan dari segi hukum syaratnya hibah itu sah, dan sepatutnya ia tidak menjadi harta pusaka ibu, tetapi menjadi harta pusaka menjadi hak milik anak yang telah diberikan hibah. Kecuali kalau begini, mak kata, mak rasa mak nak bagilah rumah ini ataupun tanah ini kepada kamu. Baru rasa, belum lagi nak bagi.
Dan anak pun, dia tak ada pun tanya balik, mak nak bagi betul ke tak ke saya rumah ni. Kalau mak kata, ya mak bagi, yang itu betul, lafaz ijab dan qabul berlaku. Tapi mak baru kata, mak rasa nak bagi, belum bagi. Kenapa belum bagi? Sebab anak pun tak qabul lagi dan harta itu masih lagi di bawah penguasaan mak. Maka berlaku kematian ke atas mak, maka harta itu belum lagi dihibahkan kepada penerima hibah. Sebab mak baru rasa, belum ada lafaz ijab daripada pemberi dan belum ada lafaz qabul daripada penerima dan qobat pun belum berlaku. Maka hibah belum terlaksana. Tidak boleh dikuatkuasakan hibah tersebut sebab qabul tak berlaku, apatah lagi ijab tak berlaku, apatah lagi qabul dan qobat. Okey. Boleh ke kalau kita tak nak ada pemikiran faris keselamatan? Okey, soalan. Saya rasa soalan ni ulangan yang sama, tak apa, saya ulas lagi. Boleh ke kalau kita tak nak ada pemberian faraid selepas mati dan kita nak bagi hibah, maknanya nak bagi serahkan ke semua harta kita kepada sesiapa yang kita nak, apa hukumnya? Saya ulang lagi sekali, faraid berkuat kuasa terlaksana selepas kematian pemilik harta. Selagi mana pemilik harta masih hidup, harta itu tidak wajib ke atas harta tersebut diagihkan ikut hukum faraid. Bila mati je pemilik harta, dah tak ada pilihan. Harta itu adalah hak waris. Pilihannya sama ada nak agih ikut hukum faraid ataupun boleh diagihkan secara muafakat di kalangan waris-waris dengan syarat dipersetujui oleh waris-waris yang berhak. Pilihan sama ada nak ikut hukum faraid ataupun tidak berlaku selepas kematian bukanlah pilihan pemilik harta. Pilihan itu adalah pilihan waris. Okey, pemilik harta hanya boleh buat pilihan untuk merancang hartanya sama ada menggunakan hibah, menggunakan wasiat ataupun instrumen-instrumen lain. Hukum faraid tidak terlaksana selagi mana pemilik harta. Okey, terputus-putuslah. Boleh ke? Tiba-tiba line saya finish. Okey. Boleh bagi respon? Dengar tak sekarang ni? Soalan, boleh tak harta yang telah dihibah dipertikaikan ataupun kontes di mahkamah? Ya, boleh dikontes. Ada kontes di mahkamah. Boleh dipertikaikan. Apa-apa bentuk hibah ke wasiat ke boleh dipertikaikan di mahkamah. Tapi kita ni sebagai perancang harta ataupun kita sebagai pemilik harta yang kita dah tahu apa dia hukum hibah, kita kena sempurnakanlah rukun itu ataupun pemberian itu mengikut hukum faraid, mengikut hukum yang telah ditetapkan. Maknanya sempurna rukun dan syarat hibah itu. Kalau bawa ke mahkamah syariah pun, kalau kita cukup rukun, cukup syarat, ada syarat qabat, rukunnya lengkap, maka hibah itu insya-Allah akan sah di mahkamah syariah. Perlu kepada pembuktian. Sebab itu perlu kepada dokumen bertulis untuk buat hibah. Perlu kepada saksi bagi membuktikan bahawa hibah itu terlaksana. Macam mana kita nak dakwa bahawa hibah itu terlaksana? Yang tahu hanya kita dengan si mati ataupun pemberi hibah. Pemberi hibah dah mati. Bagaimana kita nak buktikan bahawa hibah dah berlaku? Betul, dari sudut hukum syaratnya hibah dah berlaku. Tapi apa buktinya? Sebab tu perlu kepada dokumen, perlu kepada saksi. Tak perlu pun hibah itu mendapat izin daripada waris-waris lain. Tak perlu pun. Cuma perlu kepada saksi dan perlu kepada dokumen untuk membuktikan hibah itu berlaku. Okay, Alhamdulillah dengar ya. Line terputus-putus ni. Okey, kita masuk kepada jenis-jenis hibah. Saya rasa jelas berkaitan dengan rukun hibah. Ada 4, pemberi, penerima, harta yang dihibah.
lafaz ijab dan qabul daripada pemberi dan penerima, serta syarat qabat mestilah dilaksanakan ketika hidup pemberi dan penerima. Qabat itu ada macam-macam bentuk, sama ada kalau harta itu harta alih seperti duit, okey, emas, okey, harta itu harta alih, maka boleh dialihkan terus daripada pemberi kepada penerima, maka pemilikan itu berlaku dengan pindah milik harta tersebut. Okey, kalaulah harta itu harta tidak alih ataupun harta tak alih seperti tanah, rumah, okey, banyak bentuk qabat ini, sama ada tukar nama ke atas geran tanah pertama, yang kedua kalau tak tukar nama ke atas geran tanah ataupun ke atas rumah ni tadi ataupun ke atas kereta ni tadi tak tukar nama pun tak ada masalah. Tapi bentuk qabat yang lain perlu dilaksanakan, sama ada rumah itu dikosongkan oleh pemberi hibah. Contoh, saya hibahkan rumah saya kepada adik saya contohnya, kemudian saya hanya hibahkan rumah, maka saya kosongkan rumah tersebut, saya bagi kunci kepada adik saya dan adik saya masuk rumah tersebut, duduk rumah tersebut, itu adalah bentuk qabat. Ataupun kalau saya kata saya hibahkan tanah saya kepada adik saya, maka adik saya qabul dan dia bercucuk tanam ke atas tanah saya itu, walaupun tanah itu masih lagi dalam ataupun masih lagi nama saya, tapi telah ada ijab dan qabul hibah antara pemberi dan penerima, dan adik saya bercucuk tanam ke atas tanah tersebut, itu pun dikira sebagai qabat. Okey, ataupun ada rumah sewa itu telah berlaku ijab dan qabul hibah, dan qabatnya bagaimana? Anak ataupun adik saya tadi ni, dia mengambil sewaan rumah tadi dengan izin saya, kemudian cukai pintu, bil elektrik dan sebagainya, selenggara rumah sewa itu semua dia yang uruskan. Itu adalah salah satu bukti bahawa qabat telah berlaku. Tapi kalau dia selenggarakan, macam soalan tadi, dia selenggarakan, dia bayar bil dan sebagainya, okey, tapi bapa ataupun mak ini tadi, dia tak hibahkan pun, dia tak ada lafaz ijab dan qabul pun, dia cuma anak ni tadi selenggarakan, itu bukannya pemberian, itu bukannya hibah, tapi itu khidmat anak kepada bapa. Okey, khidmat anak kepada kedua ibu bapanya, itu tak dikira sebagai hibah. Dia tak boleh dakwa bahawa dulu masa mak ataupun ayah masih hidup, rumah ni saya yang bayar cukai, saya yang bayar bil elektrik, saya yang selenggarakan, maka rumah ni adalah hak milik saya. Tak boleh. Ya? Tak boleh macam tu. Tapi kalau nak hibahkan, kalau kita rasa anak kita yang jaga kita, yang selenggarakan rumah ini, dan kita nak hibahkan kepada anak tersebut, maka kena ada lafaz ijab dan qabul daripada pemberi dan penerima. Kemudian anak itu dia selenggarakan, dia bayar bil, dia duduk rumah tersebut, itu adalah bentuk qabat atau penerimaan daripada penerima hibah. Okey, faham ya? Okey, line ni dah putus-putus, saya tak tahu kenapa. Okey, kita masuk kepada jenis-jenis hibah. Daripada tadi nak masuk jenis-jenis hibah, tapi tak masuk-masuk. Okey, line clear ya? Sebab saya ada bagi tahu kata line putus ni. Dengar? Okey, sebelum masuk jenis-jenis hibah, saya nak sentuh sikit. Masuk-masuk lagi jenis hibah kan. Okey, saya nak sentuh sikit berkaitan dengan hibah bapa kepada anak, hibah ibu kepada anak, hibah atuk dan nenek kepada cucu. Okey, hibah ni kalau dah cukup rukun, dah cukup syarat, tak boleh tarik balik. Walaupun pemberian suami kepada isteri, pemberian adik kepada kakaknya ataupun kakak kepada adiknya, pemberian ibu angkat kepada anak angkatnya, tak boleh nak tarik balik ataupun nak batalkan hibah sekiranya cukup rukun dan syarat, melainkan penerima hibah mengizinkan ianya ditarik balik. Kalau nak tarik balik, kena dapat izin daripada penerima hibah kalau hibah itu telah sempurna rukun dan syarat qabat. Tetapi kalau hibah itu diberikan oleh bapa kepada anak, oleh ibu kepada anak,
oleh datuk dan nenek kepada cucu, maka hibah itu boleh ditarik balik tanpa izin anak ataupun cucu tadi. Okey, boleh tarik balik tanpa izin. Ada syaratnya lah. Syaratnya harta yang dihibahkan itu kepada anak ni tadi masih lagi di bawah penguasaan anak. Tapi kalau anak dah jual harta yang dihibah ni tadi, tak boleh minta ganti rugi. Okay, dah jual dah tak boleh tarik balik. Tapi kalau masih lagi di bawah penguasaan anak, bapa ataupun ibu boleh tarik balik. Okey. Pemberian bapa kepada anak-anak, pemberian ibu kepada anak-anak disunatkan. Okey, disunatkan, dibahagikan sama rata. Kenapa? Kerana hibah ini kan pemberian kasih sayang. Okey, pemberian kasih sayang, maka disunatkan diberikan sama rata antara anak-anak, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan. Apa hukumnya kalaulah ibu bapa tak beri sama rata? Tak ada masalah dari segi batal ataupun tidak. Tak batal hibah ni tadi kalau tak bagi sama rata. Cumanya menurut jumhur fuqaha, hukumnya adalah makruh. Okey, makruh, tak dapat pahala lah. Tapi kalau ikut mazhab Hambali, kalaulah si ibu ini nampak anak yang ni dia perlu kepada harta tersebut, jadi tak berlaku sama rata antara anak-anak, maka dibolehkan. Okey, dia tidak batalkan hibah kalau tak sama rata, tetapi ia tidak mendapat sunat ataupun tak hukumnya makruh. Okey. Boleh tak mak ayah ni tadi tarik balik hibah yang diberi kepada anak dan cucu ni tadi? Boleh. Okey, boleh tarik balik hibah bapa kepada anak, hibah ibu kepada anak. Yang tak boleh tarik balik, hibah suami kepada isteri, hibah isteri kepada suami ataupun kepada orang lain selain daripada anak dan cucu. Okey. Faham ya? Kita masuk jenis-jenis hibah. Okey, hibah ini kita boleh bahagikan kepada 5 jenis. Ini pembahagian yang saya buat, tapi sebenarnya boleh nak bagi pada 4 jenis pun boleh, 3 jenis pun boleh. Kemudian dia pecah-pecahkan lagi lah. Tapi saya terus bahagikan kepada 5 jenis. Yang pertama, hibah mutlak. Yang kedua, hibah bersyarat. Yang ketiga, hibah dengan syarat balasan ataupun gantian. Yang keempat, hibah umrah. Dan yang kelima, hibah rukbah. Okey, ada 5. Kita juga boleh bagi kepada 2. Yang pertama hibah mutlak, yang kedua hibah bersyarat. Bersyarat ni kita bahagikan kepada syarat bersyarat, hibah dengan syarat balasan, hibah umrah, hibah rukbah. Tapi saya senang, saya nak bagi kepada 5 jenis hibah. Hibah mutlak, hibah bersyarat, hibah dengan syarat balasan atau gantian. Yang ketiga, yang keempat hibah umrah, dan yang kelima ialah hibah rukbah. Kita pergi satu-satu. Kalau tak sempat habis hari ni, kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Okey, ada lagi 10 minit. Okey, 10 hingga 15 minit. Kita cuba sampai mana hibah kita, jenis hibah kita ni kita dapat bincangkan. Yang pertama ialah hibah mutlak. Okey, hibah mutlak ni hibah yang tak dikaitkan dengan apa-apa syarat. Contohnya, masya-Allah masih setia 44 orang bersama kita hari ini. Dari tadi tak berganjak. Okey, alhamdulillah. Okey. 44, 46 dah sekarang. Tak apa. Hibah mutlak, hibah yang tidak dikaitkan dengan apa-apa syarat. Contohnya, ayah kata, ayah hibahkan rumah ini kepada kamu. Anak kata, saya terima ayah. Kemudian anak pun dia kerjakan tanah tersebut ataupun dia duduk rumah tersebut. Dia ambil geran tanah tersebut. Okey. Itu adalah hibah mutlak, cukup rukun dan syarat, tak jadi masalah. Okey? Hibah mutlak, cukup rukun dan syarat, hibah itu terlaksana tanpa ada dikaitkan dengan apa-apa syarat.
penerimaan milik harta berlaku ketika hidup, harta itu dikuasai oleh penerima hibah, maka hibah itu adalah hibah mutlak. Okey. Contoh lain, ayah kata mulai hari ini duit simpanan ayah dalam akaun bank Islam sebanyak RM100,000 ayah hibahkan kepada kamu. Ya Allah, bestnya dapat hibah harta, dapat duit RM100,000. So anak pun kata apa? Saya terima ayah. Okey, bagaimana dia nak khobat harta yang dihibahkan tadi? Banyak bentuk khobatnya, antaranya ialah minta dekat ayah. Ayah, meh sini ayah. Ayah punya kad ATM. Meh sini passwordnya sekali. Maka duit itu di bawah penguasaan si anak. Okey, itu bersyarat hibah mutlak. Maknanya anak menerima RM100,000 itu tanpa ada apa-apa syarat, maka anak menguasai harta yang dihibahkan ketika ayah masih hidup. Okey, anak pun ambil RM100,000 dekat akaun, dia guna nak buat apa sukati dia. Itu adalah harta milik dia sebab ayah hibahkan tanpa ada apa-apa syarat. Okey. Ataupun ayah kata tanah ini ayah hibahkan kepada kamu. Ustazah, orang kampung tak guna perkataan hibah. Okey, tanah ini ayah berikan kepada kamu. Anak kata saya terima ayah. Dia pun tanam pokok serai, tanam pokok balak, tanam pokok apa lagi? Tanam pokok mangga, harum manis dan sebagainya. Maka hibah itu terlaksana. Sebab lagi, okey. Okey, hibah itu terlaksana kerana cukup rukun dan syarat hibah. Pastikan cukup rukun dan syarat hibah, barulah hibah itu sah. Okey, itu hibah mutlak tanpa dikaitkan dengan apa-apa syarat. Hibah yang kedua, jenis hibah yang kedua ialah hibah bersyarat. Okey, hibah bersyarat. Apa contohnya lafaz ijab? Kita nak tahu hibah itu hibah mutlak ke, hibah bersyarat ke, hibah dengan syarat umrah ke, dengan syarat rukbah ke, hibah bersyarat balasan ke, hibah dengan syarat gantian ke. Kita nak tahu macam mana? Kita kena lihat lafaz ijab daripada pemberi ataupun lafaz ijab daripada pemilik harta. Apa bentuk lafaz ijab dia? Kalau lafaz ijabnya tanpa ada dikaitkan dengan syarat, maka hibah itu adalah hibah mutlak. Tapi kalau hibah itu lafaznya ialah dikaitkan dengan syarat tertentu. Contohnya, okey, contoh. Saya suka contoh benda yang kat saya, senang. Saya bagi contoh, Umi hibahkan atau Umi berikan cincin ini kepada kamu dengan syarat ataupun tapi syaratnya Umi nak guna dulu cincin ini nak pergi kenduri. Ni bagi cincin ini kepada kamu, syaratnya Umi nak guna dulu cincin ni sebab Umi nak pergi kenduri sekejap. Nanti Mi balik, Mi bagi ke kamu. Okey, Umi berikan cincin ini kepada kamu dengan syarat Umi nak guna cincin ini untuk pergi kenduri sekejap. Contoh tu contoh. Anak pun kata, okey Umi, saya terima cincin ini. Okey, lafaz qabul berlaku, saya terima cincin ini. Dia pun ambil cincin tu, kemudian dia serahkan semula kepada saya. Umi pakailah untuk pergi kenduri. Saya pun pakai cincin ini setelah anak saya beri semula kepada saya. Okey. Hibah bersyarat ini cukup tak rukun dan syarat dia? Okey, cukup tak rukun dan syarat dia? Rukun dia mestilah ada pemberi, saya beri, penerima, anak saya, harta yang dihibahkan, cincin ni tadi. Okey, lafaz ijab, Umi berikan cincin ini kepada kamu, syaratnya Umi nak guna cincin ini untuk pergi kenduri. Okey. Anak kata, qabul dia, anak kata, saya terima cincin ini, okey, dan saya izinkan Umi guna untuk pergi kenduri. Okey, dia pun ambil cincin ni dan diserahkan semula kepada saya untuk saya pergi kenduri. Qabatnya berlaku tak? Berlaku. Bila masa qabat itu berlaku, anak saya ambil cincin ini, kemudian dia serahkan semula kepada saya untuk saya manfaatkan cincin ini sekejap
untuk pergi kenduri. Maka cincin ini milik siapa? Milik penerima hibah. Jika saya pergi kenduri kemudian meninggal dunia, cincin ini berada di tangan saya. Saya meninggal dunia sebagai pemberi hibah. Dan cincin ini sebenarnya telah dihibahkan kepada penerima. Tapi cincin ini berada di tangan saya dan saya meninggal dunia. Apa kedudukan cincin ini? Okey, apa kedudukan cincin ini? Adakah ia harta pusaka saya yang akan diagihkan mengikut hukum faraid, ataupun cincin ini menjadi milik penerima hibah iaitu anak saya? Maksudnya masa agih faraid nanti, agihkan harta pusaka saya, cincin ini tak termasuk dalam senarai harta pusaka yang ditinggalkan oleh saya sebab ia adalah milik penerima hibah. Tu ada soalan, sama ada ia adalah harta pusaka saya ataupun cincin ini milik penerima hibah. Okey, jawapannya ialah cincin ini bukan harta pusaka saya. Cincin ini adalah milik penerima hibah. Sebab itulah perlu kepada dokumen yang menunjukkan bahawa cincin ini telah dihibahkan kepada penerima untuk membuktikan bahawa hibah telah berlaku. Rukun dan syarat dah sempurna. Sebab apa sempurna? Cukup dah 4 rukun ni tadi. Qabat pun dah berlaku. Anak dah ambil cincin ini, kemudian diserahkan semula kepada saya untuk saya pinjam. Yang pinjam adalah saya, bukan anak saya. Saya yang pinjam untuk saya guna pergi kenduri. Okey? So, hibah dah berlaku. Walaupun hibah itu hibah dengan syarat ataupun hibah bersyarat, pastikan rukun dan syarat qabat berlaku ketika hidup. Contoh lain. Itu cincin, mudah, depan mata. Okey, contoh lain. Baguslah semua tengah khusyuk mendengar tanpa ada soalan. Sebab saya pun susah nak tengok soalan kalau tengah bercakap. Nanti tak fokus. Tapi bagus, semua stay, menunggu, menanti. Perlu saksi atau tidak jika dipertikai oleh waris lain. Okey, contohnya cincin jumpa di tangan. Itulah saya kata tadi. Cincin dah hibah kepada anak. Rukun dan syarat telah sempurna. Tetapi cincin ini duduk di tangan pemberi. Mati pemberi. Seolah-olah cincin ini masih lagi milik, ataupun seolah-olah cincin ini memang milik pemberi. So, apa bukti yang menunjukkan bahawa hibah dah berlaku? Sebab itu perlu kepada dokumen. Sebab itu perlu kepada saksi apabila nak buat hibah. Okey, saya datangkan saksi, 2 orang saksi lelaki, dan saya buat dokumen hibah menunjukkan bahawa cincin ini telah dihibahkan kepada anak saya dan anak saya telah terima dan dia telah bersetuju untuk mengizinkan saya menggunakan cincin ini. Itu cincin. Perlu pada dokumen, perlu kepada saksi untuk membuktikan akad hibah berlaku. Okey, itu cincin. Senang, cincin senang. Sebab depan mata. Okey, contoh rumah. Ayah hibahkan rumah ini kepada kamu. Okey, ayah hibahkan rumah ini kepada kamu dengan syarat. Kan hibah bersyarat yang tadi kan? Yang tadi hibah mutlak, ayah tak syaratkan apa-apa. Ayah hibahkan rumah ini kepada kamu. Anak kata saya terima, dia duduk rumah tersebut, dia ambil tanah tersebut, ataupun dia tanam pokok di tanah tersebut. Okey? Itu hibah mutlak. Tapi hibah bersyarat, ayah kata, ayah hibahkan rumah ini kepada kamu. Syaratnya, ada syarat. Syaratnya, ayah duduk di rumah ini selagi mana ayah masih hidup. Okey. Anak sebagai penerima hibah, dia mestilah disyaratkan tahu. Penerima hibah disyaratkan mestilah tahu syarat yang telah disyaratkan oleh si ayah ni tadi. Anak kena tahu. Ayah bagi rumah ni, tapi syaratnya ayah duduk rumah ini. Saya setuju ke tak sebagai penerima hibah? Okey, kalau penerima hibah setuju,
maka dia terima hibah tersebut dan dia kena juga laksanakan tanggungjawab ataupun syarat yang telah ditetapkan oleh si pemberi hibah ni tadi. Okey, maknanya dia kena izinkan ayah duduk rumah tersebut. Dalam masa yang sama, kita kena sempurnakan rukun dan syarat hibah. Mesti ada pemberi, ada penerima, harta yang dihibah, lafaz ijab, lafaz qabul. Itu rukun. Syarat qaubat kena laksana. Macam mana nak laksanakan syarat qaubat? Kita pun sebagai anak, ayah bagi kita kunci, kita boleh duduk dalam rumah tersebut, kita boleh menguasai rumah tersebut, kita rumah tersebut, kunci geran tanah semua berada di bawah penguasaan kita, tapi dalam masa yang sama ayah duduk di rumah tersebut. Okey, penerima kena tahu syarat yang ditetapkan oleh pemberi dan dia berkewajipan untuk melaksanakan syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi. Sekiranya penerima tidak melaksanakan syarat tersebut, maka hibah boleh terbatal. Kalau hibah bapa kepada anak, internet tak berapa nak okey. Okey, kalau hibah bapa kepada anak, dia boleh tarik balik bila-bila masa, sama ada anak ini laksanakan syarat ataupun tidak. Tapi kalau hibah bapa kepada anak angkat, sekiranya anak angkat ini tidak melaksanakan syarat yang telah ditetapkan oleh si ayah, maka hibah terbatal kerana anak angkat tidak melaksanakan syarat yang telah dipersetujui bersama antara kedua belah pihak, iaitu pemberi dan penerima. Tak boleh kalau pemberi hanya seorang saja yang tahu syarat, tapi penerima tak tahu syarat tersebut dan dia tak beri pun persetujuan dengan syarat tersebut, maka hibah itu tidak berlaku ataupun tidak sah. Okey, fuqaha mengharuskan penambahan sesuatu syarat dalam akad bagi menjaga kepentingan pihak-pihak yang berakad, sama ada pihak pemberi, untuk menjaga kepentingan pihak pemberi, dia nak duduk rumah tersebut. Kalau dia berikan hibah rumah tadi ni tapi tak boleh nak duduk rumah tersebut, macam mana dia nak duduk kat mana? Okey, so kena ada syarat untuk dia duduk rumah tersebut sehingga mana dia masih hidup. Selagi mana dia hidup, dia nak duduk rumah tersebut. Anak sebagai penerima, dia bersetuju dengan syarat yang tadi. Perjanjian antara kedua belah pihak, at-taradhi redha antara kedua belah pihak, antara pemberi dan penerima. Dan syarat itu mestilah tidak bertentangan dengan hukum syarak. Sekiranya satu syarat itu disyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syarak, hibah sah tapi syarat terbatal. Hibah sah, syarat terbatal kalau syarat itu bertentangan dengan hukum syarak ataupun maqasid syariah ataupun bertentangan dengan tujuan akad hibah. Contoh macam ni. Dia, mak ayah kita, dia buat akad begini. Ayah berikan rumah ini kepada kamu, syaratnya, ayah kata kat kita, syaratnya kamu tak boleh jual rumah ini sampai bila-bila. Lepas ayah mati pun rumah ini tak boleh dijual, rumah ini tak boleh diwarisi, rumah ini hanya untuk kamu sahaja. Ini syarat ayah berikan. Betul ya? Ada syarat ini berlaku di kalangan kita. Okey, apa hukum hibah tersebut? Hibah tersebut sah. Syaratnya cukup sekadar ketika ayah masih hidup. Lepas untuk menghormati ayah ni tadi, dan ayah kata tak nak jual, tak boleh jual setakat masih ayah masih hidup. Lepas ayah meninggal dunia, anak ni tadi berhak untuk menjual, berhak untuk menghibahkan, berhak untuk melupuskan harta ini daripada pemilikannya. Dan sekiranya dia mati pun, harta yang dihibahkan oleh ayah ini tadi boleh diwarisi oleh waris-waris penerima hibah, walaupun pemberi hibah tadi kata tak boleh diwarisi. Okey, bila dia dah menjadi milik penerima hibah, maka harta itu telah menjadi milik penerima hibah. Kalau dia mati, maka harta itu akan diwarisi oleh waris-waris penerima hibah.
Okey, maknanya syarat itu mestilah tidak bertentangan dengan hukum syarak dan maqasid syariah serta tujuan asal pemberian hibah. Seterusnya, syarat untuk hibah bersyarat ini ialah tempoh yang diberikan itu adalah tempoh munasabah. Kalau dia kata kamu tak boleh jual rumah ini selagi mana ayah masih hidup, tempoh itu adalah tempoh munasabah. Siapa yang nak tentukan sama ada tempoh itu munasabah ataupun tidak? Yang menentukan tempoh itu munasabah ataupun tidak boleh bawa ke mahkamah syariah. Mahkamah syariah yang akan tentukan sama ada tempoh itu munasabah ataupun tidak. Tapi kalau dia kata kamu tidak boleh jual sampai bila-bila, itu tempoh tidak munasabah, maka syarat itu terbatal. Tempoh munasabah, kalau dia kata ayah, syaratnya ayah duduk rumah ini sampai ayah mati. Itu adalah tempoh munasabah untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan pemberi hibah iaitu si ayah. Okey? Ataupun dia kata selagi mana ayah berikan rumah ini kepada kamu, selagi mana ayah tak beli lagi rumah lain. Kalau ayah dah beli rumah lain, maka rumah ini kamu punya, kamu duduklah. Tapi kalau ayah, kamu duduklah sendiri. Tapi kalau ayah tak beli lagi rumah lain, maka ayah kena duduk rumah ini sama ada bersama kamu ataupun ayah duduk sendiri. Itu ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah. Dan syarat yang ketiga, yang tadi mestilah syarat itu tidak bertentangan dengan hukum syarak. Yang kedua mestilah dalam tempoh yang munasabah. Dan syarat yang ketiga terlaksana apabila mendapat persetujuan daripada penerima hibah. Maksudnya pemberi kata, ayah syaratkan, ayah beri rumah ini, syaratnya ayah duduk rumah ini sampai ayah meninggal dunia. Anak ni sebagai penerima hibah bersetuju dengan syarat tersebut. Dia tahu syarat tersebut dan dia bersetuju dengan syarat tersebut. Maka persetujuan ini yang mengikat antara pemberi dan penerima. Maka hibah terlaksana sekiranya anak ataupun menghibah dia melanggar perjanjian ataupun tidak melaksanakan tanggungjawab yang telah ditetapkan ataupun melaksanakan syarat yang telah disyaratkan oleh pemberi hibah, maka hibah terbatal. Okey, saya rasa sampai sini dulu, sudah cukup 11.30. Okey, kita berhenti pada tajuk hibah bersyarat. Jenis hibah tadi ada hibah mutlak, hibah bersyarat, hibah dengan syarat balasan atau gantian, hibah umrah, hibah rukbah. Hibah rukbah last sekali. Okay, kita dah habis hibah mutlak dan kita telah bincangkan hibah bersyarat. Kita akan masuk hibah dengan syarat balasan atau gantian pada minggu hadapan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Okey. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati ilmu yang kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita, memberi manfaat kepada keluarga kita, memberi manfaat kepada orang yang berada di sekeliling kita dan memberi manfaat kepada umat Islam di negara ini, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.